Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan sama-sama baca kitab Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita dapat pada malam ini kita berada di dalam majlis ini bersama-sama dan kita rasa gembiralah dapat kembali bertemu, dan saya sendiri rasanya tak bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tetapi insya-Allah dengan ruang yang ada ini kita gunakan ruang ini untuk kita meriahkan majlis ilmu, kerana kita tahu bahawa majlis ini, majlis-majlis seperti ini akan turut sama insya-Allah dihadiri oleh para malaikat yang mendoakan rahmat dan juga keampunan kepada kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan sekalian, insya-Allah pada malam ini kita sambung perbahasan daripada kitab Syama'il Muhammadiyah yang disusun atau dikarang oleh Imam At-Tirmizi insya-Allah. Dan saya sambung saja daripada perbincangan yang lepas di dalam tajuk Maja'a fi khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu berkaitan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 333. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nasi bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan hatta yansalikha fayatihi Jibril faya'ridu alaihi al-Quran fa idza laqiyahu Jibril kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi min ar-rihil mursal Hadis ini daripada Ibn Abbas, yang saya percaya kebanyakan kita biasa dengar hadis ini terutamanya pada bulan Ramadan. Riwayat daripada Imam Al-Bukhari daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibn Abbas menceritakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi, orang yang paling pemurah dengan kebaikan. Jadi Rasulullah ini disebut sebagai ajwada, seorang yang paling mudah, paling pemurah, bil khairi, dengan kebaikan. Maknanya yang paling senang buat baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan, dan baginda lebih pemurah lagi pada syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Hatta yansalika fayatihi Jibril, sehinggalah berakhir bulan Ramadan, di mana Jibril alaihissalam, malaikat Jibril datang. Jadi pada bulan Ramadan ini malaikat Jibril datang. Faya'ridu alaihi al-Quran. Untuk apa malaikat Jibril datang? Ya'ridu, dibentangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Jadi Jibril datang, dibentangkan Al-Quran. Apa maksud dibentangkan Quran ini? Maknanya Jibril alaihissalam mengajar Nabi
dengan Al-Quran dengan cara yang kita sebut dalam istilahnya tadarus. Nabi SAW membaca Quran dan Jibril mendengar bacaan tersebut. Ini pada bulan Ramadan. Fa'idha laqiyahu Jibril kana Rasulullah SAW ajwada bil khair min ar-rihil mursal. Dan apabila Jibril bertemu Nabi SAW, Nabi SAW menjadi lebih pemurah dengan kebaikan. Yang ini diistilahkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata ajwada bil khair min rihil mursal, lebih pemurah daripada angin yang bertiup. Tuan-tuan sekalian, ini kita katakan perumpamaan yang dibuat oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni sahabat Nabi yang juga seorang sepupu Nabi yang didoakan oleh Nabi SAW menjadi seorang yang faqih. Jadi kefakihan Ibnu Abbas ini, kefakihan hasil doa Nabi dan juga keberkatan yang Allah beri kepada dia, dan juga kesungguhan dia lah. Jadi Ibnu Abbas ni orang yang hebat dan dia diakui sebagai seorang yang alim mufassir Al-Quran. Dia kalau katakan Quran ni, dia mahir di dalam memahami maksud Quran. Itu Ibnu Abbas. Jadi tuan-tuan sekalian, Ibnu Abbas yang dikira sebagai ulama minas sahabat, ulama di kalangan sahabat ni, memberikan perumpamaan Nabi dari segi pemurah. Kalau kita pemurah macam apa? Orang Melayu cakap ada tak? Kalau kedekut ada apa? Kedekut macam tangkai jiring kan? Kalau kedekut tangkai jiring, sebab apa kedekut tangkai jiring? Lihat. Budak-budak muda tak tahu tangkai jiring macam mana. Jiring nak tengok tak tahu kan budak-budak kan. Di antara sebab ni saya duk nampak dah tangkai jiring ni. Satu tangkai dia ada banyak jiring. Sambung. Jadi satu tangkai dia banyak jiring. Jadi kedekut tu kan. Ataupun liat boleh juga, susah nak cabut. Tapi itu orang Melayu dulu-dulu. Orang Melayu dulu-dulu dia punya pandangan orang Melayu ni berdasarkan kepada pengalaman lah. Ada lagi kedekut macam apa orang Melayu juga, macam-macam lah kan. Tapi pemurah ada tak? Pemurah macam apa? Dia tu pemurah lah macam apa? Saya pun tak pernah jumpa, tak tahu takut ada siapa pernah jumpa. Tak pernah jumpa. Tapi yang ini perumpamaan yang diberikan oleh Ibnu Abbas, mengatakan pemurah seperti angin yang bertiup. Yang ini memang hebat sungguh. Maknanya angin bertiup ni laju sampai kita pun tak nampak laju angin. Angin bertiup sangat laju sampai kita tak nampak. Jadi pemurah yang paling hebatnya, pemurah tu maknanya duit keluar, sedekah keluar sampai tak sempat nampak. Tak sempat nampak apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi maknanya terlalu cepat dan juga tidak kelihatan pemurahnya Nabi, tapi memang ada. Angin ini memang ada, tidak kelihatan, dan kalau bertiup, dia bertiup dengan laju. Itulah gambaran pemurahnya Nabi SAW. Ini kalau kita nak tengok hadis ini yang kita selalu dengar pada bulan Ramadan, yang menjadi antara kefahaman kita. Jibril datang, dan di dalam hadis lain menyebut bahawa Jibril alaihissalam ni datang, Nabi SAW membaca Al-Quran dan didengar oleh Jibril. Itu kaedah yang kita panggil tadarus, baca dan juga dengar. Tiap-tiap tahun begitu. Tiap-tiap tahun ni maknanya sebab Al-Quran dia turun secara beransur-ansur. Maknanya takat tahun berkenaan Rasulullah baca semua sekali. Takat tahun berkenaan Rasulullah baca semua sekali, mengikut urutan yang ada sekarang. Walaupun wahyu tak ikut urutan. Kalau kita buka Al-Quran sekali, kita jumpa mula-mula sekali surah Al-Fatihah, kemudiannya surah Al-Baqarah. Wahyu dia bukan turun ikut surah Al-Fatihah, Baqarah dan seterusnya. Wahyu bermula dengan Iqra.
Kemudiannya Al-Mudaththir dan seterusnya. Tapi apabila Rasulullah baca di depan Jibril, Rasulullah baca ikut urutan yang ada dalam Quran sekarang, daripada Fatihah, Baqarah, mengikut ayat yang telah turun pada waktu itu, iaitu dia tak tahu. Sebab tu susunan Quran tu juga wahyu daripada Allah SWT. Susunan Quran tu kita tak boleh kata kita tukar susunan, tak boleh. Kerana susunan itu juga adalah wahyu, kerana Nabi baca, diberi dengar. Sehinggalah pada tahun yang terakhir Nabi khatam 2 kali bersama dengan Jibril alaihissalam pada bulan Ramadan. Jadi hadis tu kita selalu baca pada bulan Ramadan, dan juga hadis ini menceritakan tentang perkara itu. Dan di samping itu, kalau perhatikan lafaz yang disebut oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khair." Sebelum tu Ibnu Abbas kata, "Fa idza laqiyahu Jibril," apabila Nabi berjumpa Jibril. Laqiya maknanya Nabi jumpa Jibril. Fa idza laqiyahu Jibril kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khair min ar-rihil mursalah. Apabila Nabi jumpa Jibril, Nabi akan jadi lebih pemurah umpama angin yang bertiup. Jadi lafaz yang disebut oleh Ibnu Abbas ni menjadi satu pengajaran kepada kita bahawa setiap kali kalau kita lah, macam kita manusia ni, kita jumpa dengan orang yang baik. Rasulullah ni makhluk Allah yang paling mulia. Orang nombor 2, bukan orang, makhluk yang nombor 2 mulia ialah Jibril. Macam tu dia punya ranking. Di kalangan makhluk ni, Rasulullah yang paling mulia. Nombor 2 bukan Nabi lain. Nombor 2 yang paling mulia ialah Jibril. Di kalangan para Nabi, Rasulullah, lepas tu Nabi Ibrahim alaihissalam, lepas tu Nabi Musa alaihissalam, lepas tu Nabi Isa, Nabi Nuh alaihissalam. Itu dia punya urutan kemuliaan Nabi. Tapi di kalangan makhluk yang paling mulia Rasulullah SAW, nombor 2 adalah Jibril alaihissalam. Jadi hadis ni cuba perhati, Ibn Abbas sebut bahawa apabila Nabi jumpa Jibril, Nabi menjadi lebih pemurah sehingga ibarat lebih daripada angin yang bertiup. Maksudnya para ulama dia ambil kefahaman daripada hadis ni mengatakan bahawa kita ni bila kita jumpa dengan orang yang baik, kita akan jadi terdorong untuk buat baik. Itu kaedah. Betul tak? Kan kita bila datang surau rasa semangat nak buat baik. Betul tak? Jumpa kawan kita, kan? Nampak kawan kita teringat dia selalu buat baik, teringat dia pergi Mekah itu, kita pun rasa nak buat baik. Sebab tu penting bertemu ni. Penting laqiyah tu bertemu. Pentingnya kita bertemu. Kan? Walaupun sekarang ni memanglah susah nak bertemu, kan? Tapi dalam kaedah kehidupan kita ni penting bertemu, dan bertemu tu pula bertemu dengan orang yang baik. Dan sebaliknya kalau bertemu dengan orang tak baik, dia akan jadi tak baik lah. Itu manusia macam tu, kan? Walaupun kita memanglah kita tak nak tak baik tu, tapi kalau kita mula-mula jumpa A, orang yang tak baik, lepas tu pergi jumpa B tak baik, jumpa C pula, maknanya dalam sehari tu jumpa orang tak baik saja, sikit sebanyak akan bagi kesan pada kita. Sebab itulah kita kena cari masa jumpa dengan orang baik. Nak pergi mana jumpa orang baik? Pergilah tempat-tempat yang baik. Pergi surau, kan? Pergi masjid dan sebagainya. Cuma sekarang ni kena pandai-pandai lah, kan? Ikut program-program yang baik. Okey. Itu hadis 333. Kemudian hadis 334, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhiru syai'an li ghadin. Pendek dia. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Anas cerita ni, kita tahu Anas ni adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh katakan 10 tahun tu Anas sentiasa bersama dengan Nabi. Kan?
Umur Anas masa mula bersama Nabi umur 10 tahun. Kemudian Nabi mula berada di Madinah pada tahun pertama hijrah lah, sehingga Nabi wafat tahun 10 hijrah. Dalam tempoh 10 tahun itu Anas bersama dengan Nabi membantu kehidupan Nabi SAW. Jadi pembantu. Bayangkan budak umur 10 tahun. Budak umur 10 tahun jadi pembantu, dan dia membesar bersama dengan Rasulullah SAW. Kalau kita ada anak kan, dia 4. Dia daripada dia 4 duduk dengan Nabi, duduk berhati dengan Nabi, tengok Nabi sampai dia 5, dia 6, sampai dia umur 20 tahun. Kan? Ini hebatnya Anas bin Malik, dan dia pun termasuk di kalangan ulama minas sahabat, ulama di kalangan sahabat. Pasal dia banyak ilmu dia hasil daripada kebersamaan dia dengan Rasulullah, dan kehidupannya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak ramai, harta banyak dan sebagainya. Jadi Anas bin Malik ni dia cerita satu perkara tentang kehidupan Nabi. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaddakhiru. Iddikhar, la yaddakhiru mana simpan. Simpan apa? Simpan makanan. Iddikhar, simpan makanan. Syai'an liwadin. Nabi tidak menyimpan sesuatu pun makanan untuk hari esok. Ini luar biasa tuan-tuan sekalian. Luar biasa. Jadi Anas cerita kalau Nabi ada makanan, dan makanan tu untuk Nabi, Nabi takkan simpan untuk diri dia untuk dimakan pada hari esok. Jadi Nabi buat macam mana? Sama ada Nabi habiskan, kalau banyak Nabi bagi kepada orang lain. Dan menjadi amalan Nabi SAW, Nabi tak pernah makan seorang, Nabi makan ramai-ramai, sama ada dengan keluarga atau dengan sahabat-sahabat, terutamanya di kalangan ahli suffah. Ahli suffah ni di kalangan sahabat yang duduk di kawasan masjid. Jadi kawasan Masjid Nabawi ni, kalau kita tengok rumah Nabi tu di sebelah Masjid Nabawi. Kalau sekarang ni Raudhah, yang menjadi makam Nabi itu dulu adalah bilik Aisyah radhiyallahu anha, dan dekat-dekat kawasan tu bilik-bilik isteri Nabi yang lain. Dan ada satu bahagian yang tak jauh daripada situ, dia letak satu pelantar tinggi sikit. Itu menjadi tempat yang disebut sebagai, di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang tidak ada keluarga, yang kita katakan memang duduk kat situ, dinamakan sebagai ahli suffah. Kenapa ahli suffah ni wujud? Dia ada juga yang bekerja, tapi nak duduk kat situ sebab nak dekat dengan Nabi SAW. Nak dekat dengan Nabi. Kenapa nak dekat dengan Nabi? Sebab nak belajar daripada kehidupan Nabi. Ahli suffah ni dia bahagian hujung-hujung dah. Dia pada peringkat awal ni tak ada sangat lagi. Ni selepas daripada perang Badar, selepas daripada perang Uhud, bila dah stabil sikit ahli suffah. Jadi jumlah ahli suffah ni dia berubah-ubah, dia sampai yang ramai tu lebih kurang 70 orang. Yang ramai tu mana saat-saat hujung-hujung tu ramai, sebab sahabat-sahabat yang datang daripada luar Madinah. Yang luar daripada Madinah, yang bukan orang Madinah, dia duduk kat situ, nak duduk kat situ sebab nak dekat dengan Nabi. Dia tak ada sumber pendapatan sebagai besar. Jadi mereka ni, antara ahli suffah Abu Hurairah lah. Yang kita kenal kan, Abu Hurairah ni dia ahli suffah. Dia duduk kat situ. Masa tu dia tak kahwin lagi, dia muda. Abu Hurairah ni dia duduk kat situ menjadi ahli suffah bersama dengan Nabi. Kemudian lah sebenarnya selepas dari peperangan Khaybar. Jadi bila Nabi nak makan, kebiasaannya Nabi ajar sahabat-sahabat, ahli suffah makan sama-sama, ataupun Nabi makan dengan keluarga Nabi SAW. Tapi Anas bin Malik cerita, Nabi tak pernah simpan untuk hari esok. Nabi tak pernah simpan untuk hari esok. Tuan-tuan sekalian, yang ni kalau kita nak cerita zaman kita, nak jadi amalan untuk kita ni, dia satu benda yang sangat luar biasa. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita ada peti ais.
Jadi bila ada peti ais, memang hadis ni tak sampai kat kita, sebab kita memang simpan makanan dalam peti ais. Maksud tak simpan makanan ila yadakhiru ni maknanya bukan simpan makanan yang rosak tu, yang boleh rosak. Maknanya memang tak ada simpan makanan. Sebab dalam kaedah zaman Nabi pun dia ada iddikhar, cara untuk simpan makanan. Sama ada cara keringkan makanan tu boleh simpan lama kan, ataupun jerukkan makanan tu boleh simpan lama, atau bagi dia jadi manis boleh simpan lama, atau bagi dia jadi masin, boleh dia simpan lama. Ni orang zaman dulu, macam kita dulu lah kan. Untuk nenek kita sebelum ada peti ais, cara iddikhar at-ta'am, cara simpan makanan macam tu. Bahkan daging dalam sekalian, orang Arab dia ada kaedah simpan daging lama, dia bagi kering daging tu. Kan kalau zaman dulu dia dendeng kan. Dendeng pas asal nama tak ada peti ais, nak bagi daging tu tahan lama. Dia bagi nipis, kering, boleh simpan makanan. Jadi tu cara-cara orang daripada dulu lagi simpan makanan. Tapi Nabi tak buat untuk diri Nabi SAW. Nabi tak buat. Termasuk juga yang mudah bagi Nabi, iaitu tamar. Tamar ni kalau yang kering tu memang boleh simpan lama lah, walaupun tak masuk peti ais dulu, kalau boleh simpan lama. Tapi bagi diri Nabi SAW, Nabi tak simpan. Lepas tu macam mana ahli keluarga Nabi? Dia ada satu hadis lain, tuan-tuan sekalian. Kena ingat juga, ada satu hadis lain, yang mana di dalam satu hadis, yang ni riwayat Imam Bukhari, Sahih Bukhari, yang menyebut bahawa Nabi SAW menjual hasil tanaman kurma Bani Nadir dan menyimpan untuk keluarganya makanan mereka untuk setahun. Ada hadis lain, Nabi ada kurma, Nabi simpan kurma tu untuk keluarga Nabi dalam tempoh setahun. Jadi maknanya untuk keluarga Nabi, isteri Nabi, anak Nabi dan sebagainya ada makanan, cucu-cucu dia ada makanan. Tapi untuk Nabi sendiri secara individu tak ada Nabi simpan makanan untuk diri sendiri. Nampak tak? Beza kan? Jadi maksud dia, para ulama bahas dua hadis ni. Hadis Anas mengatakan bahawa Nabi tak simpan makanan. Hadis yang lain riwayat Bukhari, Nabi simpan makanan tamat sampai setahun. Para ulama bahas dua hadis ni, maksudnya seseorang itu dia boleh nak bersifat zuhud, maknanya dia nak tinggalkan dunia, tapi jangan sampai dia mengabaikan tanggungjawab dia yang wajib dia buat. Nabi SAW sampai satu peringkat Nabi kuat tawakal Nabi. Maknanya untuk besok bagi Nabi akan ada rezeki Allah bagi. Itu cara Nabi. Maknanya tawakal Nabi kuat. Tapi tanggungjawab nak jaga keluarga, Nabi pastikan ada makanan. Dua benda berbeza, faham kan? Dua benda berbeza. Macam kita kan, kita nak jadi orang baik, kadang kita nak puasa contohnya, tapi jangan sampai anak keluarga kita tak ada makanan kan? Maknanya untuk keluarga kita tetap kita bagi makanan. Macam itulah kaedah dia kan? Jadi dua perkara yang berbeza. Sebab itulah kalau kita perhatikan dalam bab ini, kekuatan tawakal Nabi SAW ini di kalangan ahli keluarga Nabi ada juga yang macam tu sebenarnya. Kalau kita baca hadis Nabi bersama Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah cerita Nabi SAW biasanya pagi-pagi tanya Aisyah, kita ada makanan tak hari ni? Macam tu soalan kan? Ada makanan tak hari ni? Kita tanya apa kan? Kita tanya nak makan apa kan? Ataupun kita tanya nak makan kat mana kan? Atau lebih dahsyat lagi, nak makan siapa kan? Itu dahsyat. Nabi tanya Aisyah, kita ada makanan atau tidak? Jadi kalau Aisyah kata tak ada makanan, Nabi kata kita puasa. Itu cara Nabi. Maknanya tawakal Nabi itu macam gitu. Tapi kalau ada makanan, Nabi makan.
Itu kaedah dia macam itulah. Itu menggambarkan bagaimana cara hidup Nabi SAW. Ini tuan-tuan sekalian, kalau kita perhatikan kehidupan Nabi ini, kalau kita letak neraca dalam kehidupan kita, hari ini lah. Bila kita baca hadis Nabi yang Anas bin Malik cerita Nabi tak simpan makanan, reflection untuk kita ni sekurang-kurangnya jangan jadi orang yang membazir. Sekurang-kurangnya jangan jadi orang yang membazir. Maksudnya bila kita mendapatkan makanan, sama ada kita pergi beli atau kita masak makanan tu, jangan sampai peringkat berlebih-lebihan. Jangan sampai peringkat berlebih-lebihan. Jangan sampai kita makan-makan tak habis, paksa buang makanan. Okay. Sebab tu kita kena ada rasa malu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengambil sikap memang tak simpan masuk makanan. Kadang-kadang kita masak lebih, tuan-tuan sekalian. Kita masak lebih ataupun kita beli lebih. Kan biasa kalau kita pergi beli dekat mana-mana tempat, di pasar malam ke kedai ke, macam-macam. Kita rasa nak macam-macam. Yang ni beli untuk suami, yang ni beli untuk anak sulung, yang ni beli untuk anak nombor 2. Semua ada makanan. Balik rumah penuh meja dengan makanan. Bila nak makan tak habis. Simpan dalam peti. Pagi besok tak rasa nak makan pula, makan benda lain pula. Last kali buang benda dalam. Jadi melihat kepada hadis Nabi ini yang Anas sebut bahawa Nabi tidak pernah menyimpan makanan, sepatutnya kita rasa sangat-sangat malu. Kita bukan sekadar simpan makanan yang belum dimasak tu, tapi makanan yang telah dimasak tu kita simpan sehingga menjadi membazir makanan. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kaedah kita dalam mendapatkan makanan, membeli makanan, mencari makanan ni, kalau boleh kita bagi cukup-cukup atau kurang dari cukup, itu lebih baik. Kurang dari cukup. Sebab apa? Sebab bila habis tak cukup, itu lebih baik daripada berlebih-lebih. Macam tu tuan-tuan sekalian. Kaedah kita di dalam mendapatkan makanan. Jadi kalau kita nak boleh sampai kepada cara hidup Nabi SAW ni sangat hebatlah. Iaitu tidak langsung menyimpan makanan, maknanya maknanya lebih banyak memberi daripada menggunakan untuk diri sendiri. Dan tuan-tuan sekalian kena ingat, Rasulullah SAW tidak menyimpan makanan banyak untuk diri. Bukan Rasulullah tak mampu atau Rasulullah tak ada makanan. Rasulullah kadang-kadang terima banyak makanan, orang bagi kepada Rasul. Sahabat-sahabat kalau dia menuai buah tamat, bila dia menuai buah tamat, menjadi amalan di kalangan sahabat yang kebun besar-besar ni. Sahabat ada banyak yang ada banyak kebun besar-besar, mereka akan bagi kepada Nabi. Ini kaedah sahabat-sahabat, dia bagi kepada Nabi. Maknanya Nabi SAW akan dapat banyak makan. Nabi akan dapat banyak makan. Jadi nak kata Nabi tak ada makanan, bukan itu isu dia. Tapi bila Nabi dapat makanan, sama ada buah tamar dan sebagainya, Nabi bagi pada orang. Nabi bagi. Maknanya sepatutnya jadi amalan kita. Kita nak faham hadis ni, maksudnya Nabi ni pemurah. Bila Nabi dapat sesuatu, Nabi bagi pada orang, sehingga Nabi sendiri tidak menyimpan untuk diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian hadis 335. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an yu'tiyahu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma 'indi shay'un walakin ittaba' alai walakin ibta'a alai fa idza ja'ani shay'un qadaytuhu faqala Umar ya Rasulullah qad a'taytahu fama kallafaka Allahu ma la yaqdiru alayhi fakariha an-nabi sallallahu alaihi wasallam qawla Umar faqala rajulun min al-ansar ya Rasulullah anfiq wa la takhaf min dhil arsh iqlala fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa arafa fi wajhihi
al-bishra liqauli al-ansar thumma qala bihadza umirtu. Hadis ni satu hadis yang kita katakan luar biasa juga, yang diceritakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Kalau di dalam nota kaki ini disebut hadis ni riwayat Al-Bazzar, status hadis ni isnadnya dhaif. Ni sebab tu kita jarang jumpa hadis, tapi dalam kitab ni disebut, dan juga dalam Al-Bazzar, dalam Bahru Al-Zakhar disebut tentang hadis ni. Tapi tak apa, kita baca walaupun dhaif, tapi dia tetap hadis. Dhaif ni bukan hadis maudhu'. Dhaif ni maknanya jalur riwayat dia tak kuat. Kalau orang biasa tu dia markah dia dalam 60 markah. 60 markah. Kalau katakan tak samalah, yang 90 markah tu tinggilah, yakinlah kita kan 90 markah. Kalau ada hasan tu mungkin 70 markah, 80 markah. Yang ni yang 60 markah, 50 markah, kira dhaif lah. Yang lulus juga, bukan tak pas hadis ni, lulus, tapi dhaif, tak berapa kuat. Jadi cerita dia macam ni, daripada Umar bin Al-Khattab. Daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu an yu'tiyahu. Jadi lelaki itu minta supaya memberi sesuatu. Ini berlaku dah, Nabi duduk dengan sahabat-sahabat. Jadi ada orang datang minta sesuatu. Okay. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma indi syai'. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, ma indi syai'un, aku tidak ada sesuatu untuk buat. Nabi tak ada sesuatu. Waktu itu Nabi tidak memiliki sesuatu. Walakin ibta' alayya. Tapi Nabi kata, kamu pergilah sesuatu atas nama, beli sesuatu atas nama aku. Ibta' alayya. Ibta' maknanya pergi beli. Alayya maknanya biar aku tangguh. Beli, aku tangguh. Nabi pesan. Nabi sanggup berhutang untuk tolong. Nabi sanggup berhutang untuk tolong. Fa idza ja'ani syai'un qadaituhu. Nabi kata, kalau aku dah ada benda, sesuatu harta orang bagi dan sebagainya, aku akan bayar hutang. Faqala Umar ada kat situ. Hadis ni pun Sayyidina Umar yang riwayat, dia yang cerita, dan dia bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad a'taitahu, sesungguhnya engkau telah pernah bagi pada dia. Jadi orang ni rupanya pernah datang dah, dan Nabi dah pernah bagi pada dia. Bukan orang yang tak pernah bagi, orang pernah bagi. Kan kita biasa macam tu kan. Orang tu datang minta, lepas tu dia minta lagi. Itu biasa macam tu kan. Jadi Sayyidina Umar kata, ya Allah, ni orang ni pernah minta dulu dan Tuhan pernah bagi dulu kepada dia. Dan Sayyidina Umar kata lagi, fama kallafakallah ma la yaqdiru alaih. Maka Allah SWT tidak mewajibkan ke atasmu sesuatu yang kamu tidak mampu. Jadi tak wajib bagilah kan. Tak bagi pun tak apa, sebab Nabi tak ada benda yang boleh bagi. Kemudian disebut kat sini fakarihan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaula Umar. Hadis ni Sayyidina Umar yang sebut. Tuan-tuan sekalian, hadis ni Sayyidina Umar yang riwayat. Tapi Sayyidina Umar kata fakarihan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaula Umar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka, ataupun kita katakan Rasulullah rasa macam karihah, macam tak suka, ataupun rasa macam marah dengan kata-kata Sayyidina Umar. Macam mana Sayyidina Umar tahu Rasulullah marah? Dia biasanya sahabat-sahabat ni, dia tengok Nabi marah ni bukan dengan perkataan Nabi,
tapi dengan wajah Nabi. Dengan wajah Nabi. Nabi tak akan bercakap sesuatu yang tidak baik atau menyatakan kemarahan dengan cara lisan, tetapi kebiasaannya sahabat boleh tahu Nabi marah dengan melihat wajah Nabi SAW. Biasanya akan jadi merah sikit muka Nabi, menahan marah. Macam itulah, maknanya Nabi tak suka. Nabi tak suka. Ataupun Nabi senyap tu kadang-kadang boleh faham sebagai Nabi tidak suka. Tapi dalam hadis ni, yang cerita ni Sayyidina Umar, yang bercakap tu Sayyidina Umar, dan dia sendiri bagi tahu Nabi tak suka dengan apa yang dia cakap. Macam itulah. Kemudian dalam keadaan macam tu, faqala rajulun minan ansar, maka seorang lelaki daripada golongan Ansar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anfiq, bagilah, sedekahlah, wala takhaf min dhil arsh, dan jangan kamu takut miskin daripada dhil arsh, maknanya Tuhan yang memiliki arsh. Jangan takut miskin di hadapan Tuhan yang memiliki arsh, maknanya Allah yang Maha Besar takkan bagi menggantikan rezeki. Iqlal. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Wa arafa fi wajhihi al-bish liqauli al-ansari, dan diketahui daripada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam kegembiraan terhadap ucapan daripada orang Ansar tadi. Summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bihadza umirtu, bihadza umirtu, ini maksudnya dengan inilah, iaitu dengan infak inilah, dengan sifat pemurah inilah aku diperintahkan. Itu kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, hadis ni satu peristiwa yang kita katakan luar biasa dan diperkuatkan sebenarnya dengan sabda Nabi SAW dan juga amalan-amalan Nabi SAW. Yang pertamanya, memang biasa orang datang jumpa Nabi minta sesuatu. Ini biasa berlaku, orang datang kepada Nabi minta sesuatu. Dan yang keduanya, memang biasa bagi Nabi bersifat pemurah. Jadi Nabi SAW bersifat pemurah dan tidak pernah rasa takut menjadi miskin. Sebab tu di hujung itu Nabi sebut bahawa bihadza umirtu, dengan inilah aku diperintahkan, iaitu bersifat pemurah tanpa takut menjadi miskin akibat dengan pemurah. Dan sebenarnya memang ada satu hadis Nabi SAW di dalam kitab Zuhud oleh Imam Tirmizi juga, yang mana Nabi bersabda, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Ini penting kita faham hadis ni, ya. Maknanya tidak akan berkurang harta seseorang hamba dengan sebab sedekah. Tidak akan berkurang harta seseorang hamba dengan sebab sedekah. Ini kena letak keyakinan sungguh-sungguh. Maknanya kalau kita sedekah, harta kita tidak akan kurang. Kan kita kadang-kadang nak bagi duit pada orang, kita tengok duit kalau ada 5,000 dalam akaun, bagi 500 jadi 4,500. Kita rasa macam kurang apabila kita sedekah. Tetapi Nabi kata tidak akan kurang harta. Itu kena yakin tu, walaupun dari sudut matematiknya lain, tapi rezeki ni daripada Allah, Allah akan bagikan. Kan ada hadis Nabi SAW tentang doa malaikat di awal pagi. Doa malaikat di awal pagi. Malaikat doa, ya Allah, berikanlah ganti bagi mereka yang bersedekah, dan berikanlah kemusnahan bagi mereka yang menahan daripada sedekah. Orang yang kedekut, maknanya malaikat doa, siapa yang sedekah, terutama yang waktu pagi itu, malaikat doakan supaya dia dapat ganti. Dan siapa yang kedekut, siapa yang menahan diri daripada sedekah dengan sebab kedekut dia ataupun sifat tamak dia,
maka malaikat mendoakan kemusnahan. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itulah kalau kita faham hadis-hadis Nabi ini, kita akan jadi mudah sedekah. Sebenarnya kekuatan ekonomi orang Islam, umat Islam, masyarakat Islam dengan sedekah, kekuatan ekonomi. Sebab dalam sepanjang masa dia akan ada orang yang susah, ada orang yang senang. Ada orang yang ada kelebihan dari sudut wang, kelebihan harta, ada orang yang kekurangan dari sudut harta. Sepanjang masa dia akan berlaku putaran macam. Hari ini ada orang yang susah, dulu dia senang. Hari ini ada orang yang senang, dulu dia susah. Macam tuan-tuan sekalian, bila berlaku COVID-19, sebenarnya dia adalah satu dari sudut ekonomi. Dia sebenarnya reset kepada ekonomi. Ada orang yang daripada senang jadi susah. Umpamanya kalau dia terlibat dalam industri pelancongan ataupun penerbangan dan sebagainya, dia daripada senang jadi susah. Ada pula orang yang dulu susah nak dapat duit tapi jadi senang. Ada juga macam tu, kan? Walaupun tak ramai tapi ada. Maknanya dalam sepanjang masa ada orang yang senang, ada orang yang susah. Dalam kaedah ekonomi Islam, maknanya ekonomi itu diseimbangkan dengan sedekah. Maknanya bila kita tengok ramai orang susah, kita banyakkan sedekah. Dengan keyakinan bahawa harta kita tak akan berkurang dengan sedekah. Sebab itulah kemiskinan yang berlaku dalam masyarakat ini sebenarnya kunci dia penyelesaian dia sifat pemurah. Mana banyakkan sedekah di kalangan masyarakat. Sebab tu kalau kita perhatikan, kalau kita tengok yang sekarang ni, kalau tuan-tuan rajin perhatilah, orang yang hilang punca pendapatan tu boleh kata ramai juga. Sebab itulah kita kena ambil kesempatan untuk yang dalam situasi sekarang ni, kita banyakkan sedekah bagi sumbangan kepada orang yang susah. Dan hadis ini juga sebagai satu pengajaran untuk kita fahamlah, iaitu daripada kata-kata Imam Al-Bajuri. Dia kata setiap ciri daripada ciri-ciri kebaikan yang dimiliki oleh manusia, maka Allah menempatkan ciri itu pada diri Nabi SAW pada tahap yang tertinggi, dan dia mengkhususkan kepada baginda kemuncak bagi ciri kebaikan tersebut. Jadi pada diri Nabi SAW kemuncak kepada segala-gala sifat kebaikan. Jadi kalau kita nak katakan pemurah yang ada pada Nabi itu memang hebat, sebab Nabi kemuncak kepada sifat pemurah. Jadi kita ni sebagai umat Nabi, kita kena ambil peluang untuk kita mengikut jejak langkah Nabi SAW, mengamalkan sunnah Nabi SAW. Jadi saya ingat setakat ini saja dulu. Memang musim-musim macam ni kita diminta untuk berhenti sebab saja masuk waktu kaedah dia. Jadi aku lupa dia astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.